Pendidikan Islam tingkatan 4, Haji Tamattu. Standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan kaifiat pelaksanaan Haji Tamattu. Maryam seorang Muslimah. Maryam hendak ke Mekah untuk menunaikan haji. Pada suatu hari, dia mendapat satu mesej dari tabung haji. Tahniah, Anda telah mendapat tawaran untuk menunaikan haji di Mekah pada tahun ini. Penerbangan Anda adalah pada 30 Zulkaedah 1446 Hijrah bersamaan 27 hari bulan 5 2025. Abang, saya baru dapat tawaran haji. Betul ke ni? Betul. Penerbangan kita pada 30 Zulkaedah bersamaan 27 Mei. Maksudnya kita kena buat haji tamattu lah. Haji Tamattu tu apa? Apa itu Haji Tamattu? Haji Tamattu ialah haji yang dilaksanakan dengan mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji dalam tahun yang sama. Disebabkan kita pi awal, jadi lagi baik kita buat haji tamattu. Oh, gitu. Pada 27 Mei bersamaan 30 Zulkaedah, mereka pergi ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur untuk pergi ke Mekah. Mereka pun bertolak ke Mekah. Setelah 10 jam penerbangan, mereka pun tiba ke lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz di Jeddah dan meneruskan perjalanan untuk menziarahi Madinah. Alhamdulillah, kita dah sampai Arab Saudi. Lah ni, kita kena pergi menziarahi Madinah dahulu, baru berniat ihram di miqat iaitu Bir Ali. Jom! Selepas menziarahi Madinah selama beberapa hari, mereka meneruskan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan umrah dan berniat di miqat Bir Ali, iaitu Zulhulaifah. Nawaitul umrah wa ahramtu biha illahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Mereka singgah di Masjid Bir Ali untuk mandi sunat ihram, solat sunat ihram, pakai kain ihram, niat ihram umrah dan jemaah terikat dengan larangan ihram. Dalam perjalanan ke Mekah untuk menunaikan umrah, para jemaah digalakkan untuk memperbanyakkan talbiyah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Aku menyahut seruanmu, ya Allah. Aku menyahut seruanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menyahut seruanmu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kerajaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sesampainya di Mekah, mereka terus melakukan tawaf umrah. Apakah itu tawaf umrah? Tawaf umrah ialah tawaf yang dilakukan ketika melaksanakan rukun umrah. 7 pusingan bermula di Hajarul Aswad dengan bahu kiri menghadap Kaabah. Ketika tawaf, mereka digalakkan untuk berdoa, berzikir dan bertahmid. Setelah tawaf, mereka pergi melaksanakan sa'i umrah. Apakah itu sa'i? Sa'i ialah berjalan di antara Safa dan Marwah, pergi dan kembali dengan niat beribadah sebanyak 7 kali putaran dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Nawaitu as-sa'ya baina as-Safa wal Marwati 7 ashwat lillahi ta'ala. Sahaja aku bersa'i antara Safa dan Marwah, 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. إن
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu sebahagian daripada syiar Allah. Maka sesiapa yang menunaikan haji atau umrah, maka tiada dosa ke atasnya untuk bersa'i antara kedua-duanya. Dan sesiapa yang melakukannya dengan sukarela, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Seusai sa'i, mereka perlu keluar dari ihram. Untuk keluar ihram, mereka perlu tahallul. Apakah itu tahallul? Tahallul ialah perbuatan keluar daripada keadaan ihram selepas selesai melakukan ibadah umrah atau haji dengan mencukur atau memendekkan rambut sebagai tanda ibadah telah sempurna. Ia juga bermaksud jemaah kini dibenarkan semula melakukan perkara yang sebelum ini diharamkan semasa ihram. Cara-cara melakukan tahallul. Tahallul bagi lelaki. Yang pertama, digalakkan mencukur keseluruhan kepala iaitu halq. Yang kedua, memendekkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut iaitu qasr. Halq lebih afdal daripada qasr. Cara-cara melakukan tahallul bagi perempuan pula tidak dibenarkan mencukur kepala, hanya memotong sedikit hujung rambut, sekadar seurat 2 jari dari setiap gugusan rambut. Selepas keluar dari ihram, mereka pulang berehat di hotel sehingga 8 Zulhijjah. Abang, kita kena tunggu sampai bila ni? Sampai 8 Zulhijjah je. Baik, abang. Akhirnya, hari Tarwiyah iaitu 8 Zulhijjah menjelang jua. Mereka pun memakai ihram dan berniat ihram di hotel mereka. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Mereka pun bertolak ke Arafah pada 8 Zulhijjah sambil bertalbiyah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mereka perlu berada di Arafah bermula pada selepas gelincir matahari, iaitu masuknya waktu Zuhur 9 Zulhijjah sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Pada pam 9 Zulhijjah, mereka bertolak ke Muzdalifah untuk mabit di sana. Waktu mabit di Muzdalifah dikira dari pertengahan malam 10 Zulhijjah. Di sana, mereka perlu mengutip 7 biji batu untuk melontar jamrah Aqabah di Mina pada 10 Zulhijjah. Mereka bertolak ke Jamrah Al-Kubra, Jamrah Aqabah di Mina untuk melontar. Apakah itu jamrah? Jamrah ialah tempat melontar batu dalam ibadah haji sebagai simbolik melawan syaitan. Di Mina terdapat 3 jamrah iaitu Jamrah Ula, Jamrah Wusta dan Jamrah Kubra. Kaifiat melontar. Yang pertama, niat melontar kerana Allah. Nawaitu ramyal jimari lillahi ta'ala. Sahaja aku melontar jamrah kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, lontar 7 batu ke Jamrah Aqabah sambil membaca Bismillah, Allah Akbar. Selepas mereka melontar Jamrah Aqabah, mereka melakukan tahallul awal dengan cara menggunting atau bercukur. Pada ketika ini mereka bebas dari semua larangan ihram kecuali perkahwinan dan jima. Selepas itu, jemaah boleh membayar dam dan melaksanakan korban. Jemaah akan bermalam di Mina, mabit,
pada hari-hari tasyrik. Di sana mereka perlu mengutip 21 biji batu untuk melontar ke setiap jamrah. Satu jamrah mesti dilontar dengan 7 biji batu. Batu dikutip untuk melontar pada hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pada hari tasyrik, mereka akan melontar pada ketiga-tiga jamrah. Pada 13 Zulhijjah, jemaah keluar dari Mina ke Mekah. Mereka pulang ke Mekah untuk menyelesaikan tahallul thani. Mereka pun laksanakan tawaf ifadah. Selepas itu, mereka pun melakukan sa'i haji pada hari yang sama, iaitu pada 13 Zulhijjah. Selepas sa'i, mereka sudah dikira bertahallul thani kerana sudah melakukan 3 daripada 3 perkara, iaitu cukur rambut, tawaf rukun, melontar jamrah Aqabah. Dengan bertahallul thani, maka mereka bebas dari segala larangan ihram. Lepas ni, kita kena buat apa? Sebelum balik, kita kena buat tawaf wada'. Tawaf wada' tu apa? Apa itu tawaf wada'? Tawaf wada' ialah tawaf perpisahan yang wajib dilakukan oleh jemaah haji sebelum meninggalkan Mekah. Sejurus selesai tawaf wada', mereka perlu terus keluar Mekah. Tidak boleh melakukan perkara keduniaan. Maka mereka pun melakukan tawaf wada'. Maka sempurnalah ibadah haji mereka. Selepas mereka selesai menyempurnakan haji, mereka terus pergi ke lapangan terbang King Abdul Aziz untuk pulang ke Malaysia. Alhamdulillah,